Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua penonton channel Studio and Exploration dalam rancangan Eksplorasi Misteri Mistik. Saya Nazri Saleh, hos anda. Hari ini saya bawakan anda kepada sumber maklumat yang kami perolehi dari kaedah ilmu kebatinan secara Islam, iaitu Al-Haq. Jika anda tidak suka dari sumber tersebut, sila berhenti menonton video dari channel ini. Sebelum saya teruskan video ini, bantu saya dengan tidak skip iklan ketika menonton video di channel ini. Subscribe channel ini kepada yang belum subscribe dan share video ini, semoga ramai yang akan dapat manfaat, dan pastikan anda menonton video ini sampai habis supaya anda faham secara menyeluruh berkenaan sejarah yang ingin disampaikan. Delivery Malaysia 370, good morning. Malaysia 370, standby. Sedar tidak sedar, pesawat Malaysia Airlines MAS penerbangan MH370 yang hilang pada 8 Mac 2014 sudah 8 tahun berlalu. Rasa pantas masa berlalu. Namun sehingga kini masih belum terungkai apa sebenarnya yang terjadi kepada pesawat tersebut. Pelbagai spekulasi teori dari masyarakat seluruh dunia. Ada yang kata rampasan kapal terbang lah, tekanan perasaan kapten kapal terbang lah, perancangan politik lah, dan yang paling melampau ada yang kata kes bunuh diri. Itu spekulasi yang melampau pada pandangan saya. Bekas Perdana Menteri Australia Tony Abbott membuat pendedahan bahawa pendedahan tahap tertinggi kononnya kerajaan Malaysia sejak awal percaya tragedi MH370 adalah plot bunuh diri. Dalam dokumentari bertajuk MH370 The Untold Story yang ditayangkan di Australia, Abbott berkata dalam masa 2 minggu adalah sangat jelas kepadanya bahawa pesawat itu hampir pasti sengaja dijatuhkan oleh juruterbang. Menurut laporan The Australia, exactly what the Malaysians believed within a week of the plane's disappearance. My understanding, my very clear understanding from the very top levels of the Malaysian government is that from very, very early on here, they thought it was murder-suicide by the pilot. Itu adalah fitnah semata-mata. Mana mungkin seorang kapten yang sangat berpengalaman, dihormati, beragama Islam, yang sudah berkeluarga dan berbangsa Melayu boleh berniat untuk membunuh diri? Mustahil. Itu fitnah yang terbesar terhadap masyarakat Malaysia. Mereka sengaja untuk menjatuhkan maruah bangsa Melayu Islam di mata dunia. Sebelum saya teruskan merungkai secara batin, ada baiknya kita imbas kembali tragedi pesawat malang tersebut. Pada 29 Januari 2015, Ketua Pengarah Jabatan Penerbangan Awam DCA, Datuk Azharuddin Abdul Rahman secara rasmi mengisytiharkan MH370 sebagai kemalangan menurut Standard of ANSES 12 dan 13 Convention Chicago, dan semua 239 penumpang dan anak kapal MH370 dianggap telah terkorban. Pada 18 Jun 2015, Menteri Pengangkutan Datuk Seri Liau Tiong Lai berkata Malaysia akan meneruskan fasa kedua. Misi mencari MH370 membabitkan hanya 2 kapal di kawasan terpencil di Lautan Hindi. Fasa pertama terakhir pada bulan yang sama dengan kawasan pencarian diliputi lebih 52,000 km persegi. Pada 29 Julai 2015, seorang tukang bersih pantai di Pulau Reunion di Lautan Hindi menemukan serpihan sayap pesawat sepanjang 2.7 meter dipanggil flaperon yang paling pakar percaya adalah milik Boeing 777, iaitu MH370, yang merupakan satu-satunya pesawat Boeing yang dilaporkan hilang di Lautan Hindi. Pada 6 Ogos 2015, Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak mengesahkan flaperon ditemukan di Pulau Reunion adalah daripada MH370 yang hilang.
Pada 3 September 2015, pasukan penyiasat Perancis mengesahkan dengan pasti bahawa flaperon pesawat ditemukan pada 29 Julai adalah milik penerbangan MH370 berdasarkan nombor siri yang sepadan dengan rekod syarikat yang mengeluarkan bahagian flaperon. Pada 5 September 2015, Malaysia mengumumkan ia akan meneruskan misi mencari di kawasan penerbangan MH370 dikatakan hilang di Lautan Hindi di sebalik pengesahan Perancis bahawa flaperon ditemukan di Pulau Reunion dalam wilayah Perancis adalah milik pesawat itu. Pada 29 September 2015, Malaysia, China dan Australia mengesahkan pada mesyuarat 3 pihak di Beijing yang mereka kekal komited untuk mengesan lokasi pesawat MH370. Pada 9 Disember 2015, kapal ketiga Havila Harmony menyertai misi mencari pesawat MH370 di kawasan terpencil di selatan Lautan Hindi menurut Pusat Penyelaras Agensi bersama Australia JACC. Menurutnya, lebih 75,000 km persegi kawasan dasar laut telah diliputi dalam misi mencari itu setakat ini. Persoalan yang terus bermain di minda semua pihak, apa sebenarnya yang terjadi? Di manakah sebenarnya pesawat itu? Bagaimanakah nasib anak kapal dan penumpang di dalam pesawat itu? Adakah lokasi pencarian itu tepat? Adakah aset pencarian tidak canggih sehingga sukar mendapatkan sebarang petunjuk? InsyaAllah, saya akan merungkai berdasarkan soalan tersebut dan diharap semua waris yang menonton video ini diharap tenang dengan ujian ini. Pada 8 Mac 2014, penerbangan pesawat MH370 ini hilang dari radar Menara Pusat Kawalan Udara. Perhubungan terakhirnya dengan Menara Pusat Kawalan Udara kurang daripada sejam selepas pelepasan. Ia membawa 227 orang penumpang dari 15 buah negara dan 12 orang anak kapal di dalam pesawat dengan majoriti penumpang ialah rakyat Cina. Pada 20 Mac 2014, satu siri imej satelit yang menunjukkan potensi serpihan pesawat di Lautan Hindi di selatan barat daya Australia mendorong peningkatan aktiviti pencarian di kawasan itu. Serpihan lanjut dikesan di kawasan itu oleh pesawat tentera Australia dan China pada 24 Mac. Walau bagaimanapun, kedudukan pesawat itu masih tidak diketahui, mendorong pada 24 Mac, Pegawai Penerbangan Malaysia dan Kerajaan Malaysia melahirkan kepercayaan mereka bahawa pesawat tersebut telah berakhir di selatan Lautan Hindi dengan tiada yang terselamat berdasarkan analisis tiada tandingan oleh Cawangan Siasatan Kemalangan Udara AAIB United Kingdom dan syarikat satelit Inmarsat. Berdasarkan sumber batin, semua rentetan terjadi tersebut adalah benar-benar terjadi. Tiada perkara yang disembunyikan dan tiada perkara yang dirahsiakan. Kerajaan Malaysia ketika itu sangat telus memberi sepenuh komitmen dalam mencari pesawat malang ini. Apa pula yang terjadi dalam pesawat ketika itu? Pada gambaran mata batin yang ditunjukkan oleh Allah selepas Puan Ita mohon petunjuk selepas solat hajat dan tahajud, gambaran pada kokpit pesawat tersebut menunjukkan bahawa semua peranti pesawat mengalami gangguan yang tidak stabil. Ada meter turun naik dalam keadaan tidak tetap. Ia menunjukkan semua sistem peranti pesawat di kokpit alami gangguan. Apakah yang dilakukan oleh kapten dan pembantunya? Kapten Zahari kelihatan cuba menenangkan diri supaya tidak panik dengan harapan dapat mengawal keadaan dengan lebih baik. Kapten Zahari cuba memahami masalah teknikal apakah yang dihadapi kerana masalah ini agak luar biasa dari kebiasaan yang mungkin pernah dialami sebelum ini atau mana-mana penerbangan di seluruh dunia. Ketika itu, Kapten Zahari sangat profesional sebagai ketua penerbangan. Tidak cepat panik supaya konsentrasi tidak terganggu dan fokus dalam mengendalikan penerbangan tersebut. Pelbagai cara dan usaha Kapten Zahari mengawal MH370 tersebut sebaik mungkin sehingga dia tidak sedar bahawa penerbangan tersebut telah bertukar arah beberapa kali sehingga menuju ke Lautan Hindi. Ini kerana semua radar dan peranti di kokpit alami situasi pelik dan sukar untuk difahami. Apa pula yang dilakukan oleh pembantu juruterbang? Pembantu juruterbang telah berusaha
membantu kapten memahami situasi gangguan peranti tersebut. Dan dia juga berusaha banyak kali menghubungi menara kawalan namun tidak berjawab, malah tiada signal komunikasi langsung. Itulah usaha sedaya upaya mereka dalam mengawal situasi luar biasa tersebut. Yang saya tahu berdasarkan dokumentari National Geographic, penerbangan waktu malam kapten banyak bergantung kepada radar untuk menuju ke destinasi. Kedudukan kapal terbang juga bergantung kepada peranti, sama ada kapal terbang tersebut terbang secara menaik, mendata atau menjunam. Penerbangan waktu malam juga kapten akan memandang keluar bagi memastikan atau mencari pandangan ufuk pada permukaan bumi untuk menunjukkan sama ada kapal terbang tersebut terbang secara menaik, mendata atau menjunam. Apa pula yang terjadi kepada penumpang dan anak kapal MH370? Setelah penumpang mengetahui penerbangan mereka telah alami masalah, pramugari cuba menenangkan mereka kerana ada yang menangis, sedih, menjerit dan ada yang tidak senang duduk. Tidak berapa lama kemudian, topeng oksigen kecemasan secara automatik terkeluar. Semua penumpang pakai topeng oksigen kecemasan tersebut. Pramugari telah melakukan perkara yang terbaik untuk menenangkan semua penumpang. Hampir semua penumpang cuba menghubungi keluarga masing-masing menggunakan handphone tetapi tak dapat dihubungi. Jadi gangguan teknikal tidak terjadi kepada kokpit saja, tetapi semua peranti alami gangguan termasuk alat telekomunikasi. Jadi apa yang boleh mereka buat termasuk kapten ketika itu? Mereka hanya redha dan tawakal. Itu saja yang mampu mereka lakukan. Mereka berdoa semoga dosa-dosa mereka diampunkan dan ditempatkan dalam golongan orang yang beriman. Apa terjadi pada kapal terbang tersebut? Kapal terbang tersebut tidak jatuh menjunam ke laut, tetapi ia jatuh secara melandai ke permukaan laut. Ketika telah mencecah ke permukaan laut, kapal terbang tersebut terus meluru ke dalam air laut tanpa henti. Enjin kelihatan kapal itu seolah-olah masih hidup enjinnya dan terus masuk ke dalam laut tanpa henti, tanpa alami letupan atau pecah. Kapal terus dimasuki air laut dan terus ke dalam dasar laut yang sangat dalam, jauh, setinggi 2 kali ganda Gunung Everest kerana dasar lautan Hindi sangat curam dan bergunung ganang rupa bentuknya. Apabila sampai ke dasar laut, lumpur dasar laut terus menutupi badan pesawat, umpama mereka dikebumikan sekali dengan pesawat tersebut dengan dalamnya. Mungkin sebab itu radar atau sonar dari kapal pencarian sukar untuk mengesan kedudukan sebenar pesawat MH370 kerana pesawat telah terbenam jauh ke dalam lumpur dasar laut tersebut. Maka sahlah bahawa semua anak kapal dan penumpang MH370 telah meninggal dunia dalam kejadian tersebut. Samalah apa yang dilihat oleh Puan Ita. Arwah Kapten Zahari datang kepadanya dalam berpakaian kapten MH370. Kemudian secara perlahan pakaian Kapten Zahari berubah menjadi kain kafan menyeliputi tubuhnya. Wajahnya tenang. InsyaAllah mereka semua mati dalam keadaan syahid dan ditempatkan di kalangan orang-orang yang beriman. Apa yang terjadi adalah di luar kawalan manusia. Dan ini menunjukkan bahawa kehidupan kita telah ditentukan qada dan qadar Allah, dan kita sebagai hamba Allah tiada kawalan penuh dalam kehidupan dan keselamatan kita. Hari-hari yang kita lalui perlu disertakan dengan tawakal, redha dan serah diri sepenuhnya kepada Allah. Secara kesimpulannya, MH370 adalah satu tragedi yang amat tragik, menyedihkan, memilukan, trauma dan dramatik dan menyayat hati. Mereka semua terkorban dan terkorbannya mereka adalah satu kematian yang syahid. Al-Fatihah. Jadi itu saja video untuk kali ini. Diharap dapat memberikan sedikit pendedahan kepada generasi kini dan akan datang. Juga memberikan sedikit maklumat kepada pengkaji dan peminat sejarah supaya dapat merungkaikan lagi sejarah ini. Jangan anggap maklumat sejarah dari sumber batin sebagai mengelirukan.
tetapi anggaplah sebagai sumber maklumat yang perlu dipertimbangkan, kerana semua maklumat datang dari Allah apabila hamba-Nya memohon pertolongan dan petunjuk. Apa pandangan dan pendapat anda untuk episod kali ini? Sila kongsikan di bahagian komen di ruangan video ini. Jangan lupa like dan share video ini kepada rakan-rakan anda supaya lebih ramai yang akan dapat manfaat dari video ini, dan subscribe channel ini kepada yang belum subscribe. Kepada yang baru ke channel ini dan berminat mengetahui eksplorasi yang lepas, masuk ke channel eksplorasi Misteri Mistik dan School di ruangan video. Anda juga boleh bantu saya dengan membeli baju eksplorasi Misteri Mistik ini di Shopee untuk saya mengumpul sedikit dana bagi meneruskan rancangan eksplorasi Misteri Mistik ini. Tanpa sokongan anda sukar untuk saya teruskan program ini. Dapatkan maklumat lanjut berkenaan pembelian pada bahagian description di bawah video ini. Jadi sampai di sini saja video untuk kali ini, dan jumpa kita di episod akan datang yang lebih menarik insya-Allah. Assalamualaikum.